jenayah kolor putih atau white collar crime tu dalam bahasa Melayu lah, iaitu perbuatan salah laku oleh golongan pertengahan seperti penjawat awam atau golongan atasan macam ketua satu pentadbiran atau institusi serta ahli politik yang bersangkut paut dengan bidang tugas. Kalau kita sebut tentang mereka ni, pasti kita akan bayangkan orang pakai kot, lepas tu kemeja putih, berkuala putih. So, sebab tu jenayah ni digelar untuk golongan macam ni. Mereka ni biasanya terlibat dalam jenayah korporat, contohnya penipuan, rasuah, money laundering, cybercrime, pencurian identiti. Ayahnya jenayah ni bila dia akan libatkan semua jawatan di bawahnya, sebab tu dia dapat gelaran bapa segala jenayah. Hal ni bukan sahaja berlaku di luar negara tapi juga berlaku dalam Malaysia. Semua nak tahu, satu jenayah kolor putih yang berlaku di Malaysia pernah dibawa ke satu filem antarabangsa bertajuk The Kleptocrats. Sebuah penyiasatan jenayah kolor putih terbesar dunia melibatkan korupsi, penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram antarabangsa. Kisah seorang pembiaya yang menggelakkan 3.5 bilion US dollar dari dana 1MDB, satu Malaysia Development Berhad, yang mengalirkan wang ke New York dan Hollywood. The largest seizure in US history. Faktor rasuah berlaku dalam kalangan penjawat awam dan ahli politik ialah kuasa yang dimiliki oleh mereka. Tidak nafikanlah semakin banyak kuasa yang dipegang oleh seseorang, semakin tinggi kebarangkalian untuk seseorang itu melakukan rasuah. Hal ini berlaku kerana seseorang yang mempunyai pengaruh politik yang besar turut terlibat dengan kuasa autoriti dan kuasa mengelola pentadbiran negara. Selain itu, tingkah laku pelaku rasuah seperti tamak, nilai moral rendah, kurang integriti dan lemah iman juga mendorong segelintir pejabat awam menerima rasuah. Telah merekodkan penurunan dalam indeks persepsi rasuah CPI pada 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2020, Malaysia berada di tangga ke-57, manakala pada tahun 2021, Malaysia telah jatuh 5 anak tangga kepada kedudukan 62 daripada 180 negara. Penurunan yang drastik ini menunjukkan bahawa kes rasuah di Malaysia kian meningkat dan memerlukan campur tangan daripada kerajaan untuk membendung segala rasuah. Kesan rasuah terhadap negara. Rasuah telah menyebabkan Malaysia dilabelkan sebagai negara kleptokrasi kerana kerakusan dan ketamakan beberapa orang yang terlibat dalam skandal mega seperti 1MDB, Felda, SRC International dan Tabung Haji. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694, merupakan akta utama yang digunakan untuk mendakwa seseorang yang disyaki terlibat dengan kegiatan rasuah. Dalam akta tersebut, terdapat 3 kesalahan rasuah yang utama. Antaranya adalah seperti Seksyen 16 dan 17A yang menyatakan bahawa mana-mana orang yang secara sendiri atau melalui orang lain secara rasuah meminta atau menerima rasuah telah melakukan satu kesalahan rasuah. Selain itu, Seksyen 17B dalam akta tersebut juga menyatakan bahawa mana-mana orang yang secara sendiri atau melalui orang lain yang menawarkan atau memberi suapan kepada orang lain telah melakukan kesalahan rasuah. Seterusnya, Seksyen 23 menyatakan bahawa mana-mana pegawai badan awam yang menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa persuapan, sama ada untuk diri sendiri atau sekutunya, telah melakukan satu kesalahan rasuah di bawah akta ini. Penalti bagi ketiga-tiga kesalahan rasuah ini nyatakan dalam Seksyen 24 dalam akta tersebut, di mana mereka yang telah mengaku bersalah atau telah didapati bersalah untuk kesalahan rasuah akan menghadapi hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun. Denda tidak kurang 5 kali ganda nilai rasuah atau RM10,000 Malaysia, mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Berdasarkan hukuman yang dinyatakan di atas, dapat kita lihat bahawa hukuman yang dijatuhkan ke atas pelaku rasuah tidak setimpal dengan kesalahan yang telah mereka lakukan. Antara cadangan dan langkah mengatasi rasuah adalah ahli politik yang memikul jawatan ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Undangan Negeri dan sedang menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah perlulah digantung kerja, dan sekiranya didapati bersalah atas kesalahan rasuah, mereka harus dibuang kerja. Banyak lagi langkah atasi rasuah sebenarnya, ianya sama ada kita ambil cakna atau tidak. Jadi harapan saya, sama-samalah kita berganding bahu dan bersatu padu bagai au dengan tebing dalam memainkan peranan masing-masing. Nescaya Malaysia akan menjadi sebuah negara yang bebas rasuah. Rasuah dihina, maruah dimina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.